hiduplah seperti mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni bererti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita sekarang. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangatnya ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh waja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, Allah bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni ada Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang tak betul di pertengahannya, perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit ni dunia. Bila dunia, sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Duit itu makhluk atau kejadian? Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata di kaedah yang Allah ajar melalui kaedah Tariq Nubuwah. Qra bismi rabb bikallazi khalaqa. Bacalah bismi rabb bikallazi khalaqa. Nah, cuba tengok ni sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni duit kita dah ada nama. Sekarang ni bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzul jalalah, itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi, kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita, yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah, apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah, satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah, dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, tak usah bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Pertama mula dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla dengan melahirkan dengan rasa ta'zimnya, ta'ajubnya akan segala kurniaan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita hari ini. Dari sekecil-kecil nikmat hinggalah sebesar-besarnya, dengan kita melihat terus dari mana semua perkara ini datang. Tentulah semuanya datang ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti kita melihat dengan mata hati yang benar, membenarkan atas setiap kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita itu semata-mata adalah untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah, dengan lafaz subhanallah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hari ini Allah Taala kata, hari ini kita ni hidup memuji-muji Allah atau tidak, tergantung tahap keimanan kita, tahap bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita hubungan kita baik dengan Allah ataupun dengan seseorang itu baik ni, mesti akan datang pujian kan. Kalau tak baik, dia bertukarlah pujian jadi kejian. Dia sama ada puji atau keji, itu saja. Baik, jadi mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba yang benar-benar bersyukur dengan sentiasa memuji-muji Allah SWT. Khair. Ala kulli hal, jadi sedang jemaah mata Allah SWT, sebelum kita meneruskan kajian ilmu kita pada malam yang penuh barakah ni, alhamdulillah kita berada di 3 Muharram dan kita dah masuk pun gerbang tahun baru Hijrah. Mudah-mudahan momentum kali ini momentum yang luar biasa. Jadi mari kita sama-sama mulakan kuliah kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan sedang jemaah mata Allah SWT, kita terus mampu mensyukuri, kita mampu melihat segalanya dengan kebesaran Allah SWT. Kerana ini tuntutan ya. Tuntutan dengan nama Allah. Bila kita mulakan dengan suratul Fatihah pembuka ni, moga-moga kita terbukalah hati kita ni untuk memuji-muji Allah dengan sebenar-benar pujian.
Perbetulkan niat untuk terus istiqamah untuk mencari ridha Allah. Perbetulkan niat untuk istiqamah kita sentiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Bila kita mulakan dengan kalam yang benar ni, maka kalam ini mesti dikaitkan semuanya itu dengan Allah SWT. Kita mulakan tadi dengan umul kitab Al-Fatihah, adalah untuk kita benar-benar menghayati yang mana menjadi rukun di dalam solat, membaca suratul Fatihah. Cuba kita lihat permulaan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sama ada disebut dibaca dengan jahar, kuat ataupun dengan sir. Kita Imam Syafi'i Taala kita baca dengan kuat. Ataupun dia menjadi satu satu ayat yang pertama itu bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Nampak tidak? Kita mulakan dengan Bismillah, dengan nama Allah. Maknanya bila kita bermula dengan nama Allah, bermaksud ada lagi tak nama kita? Tak ada. Dalam pengajian hakikatun, dalam pengajian penyucian hati ini, bila kata meletakkan kembali keutamaan pada tempatnya. Apa yang utama? Aulatnya itu adalah Allah. Bila meletakkan Allah itu segala-galanya, maka butalah kita dalam melihat makhluk sebenarnya. Melihatnya kita itu kerana sifatnya Allah SWT yang ada pada kita. Apa maksud sifat Allah yang ada pada kita ini? Mana sifat melihatnya Allah Ta'ala dicampakkan pada kita yang kita ini asalnya buta. Melihat ni bukan dengan mata, tuan-tuan. Melihat ini dengan basar, dengan sifat. Kalau mata tu adalah ainun, mata. A'yunul la yubsiruna biha, kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179. Ada mata tapi tak mampu melihat. Ada tidak? Ramai. Jadi bila kata mampu melihat, itu bukan dengan mata. Bila mampu melihat, itu dengan sifatnya, basar. Bila kata dengan sifatnya itu, bila kata kaitkan dengan bismillah, kalam basmalah, sifat ada empunyanya. Yang ini empunyanya basar itu empunya siapa? Allah. Bismillah. Bila kata kita melihat hari ini dengan sifat Allah, maka tergamak tak kita menyalahgunakan penglihatan ini? Tergamak tak kita melihat kejadian tanpa melihat kebesaran? Maka di sinilah Allah kata a'yunul la yubsiruna biha. Ada mata tapi buta. Bila gagal dalam melihat, maka gagallah kita dalam berbicara. Sebab mana mungkin orang yang berbicara itu dengan benar tanpa dia berbetulkan penglihatannya terlebih dahulu. Sebab itu kalau kita lihat kalam syahadah kita itu bermula dengan asyhadu, syahadah, bersaksi. Asyhadu, aku bersaksi. Maka ketika aku bersaksi, apakah perkara ataupun elemen ataupun keadaan yang digambarkan ketika itu? Yakni melihat. Soalannya, adakah kita benar dalam melihat? Lalu dengan penglihatan itulah sekiranya sudah benar, maka diterjemahkan dengan lisan, lafaz. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah selayaknya melainkan hanya Allah. Nampak tidak? Jadi adakah penyaksian itu juga dikaitkan dengan penyaksian yang datang dari hati atau lafaz yang dusta? Maka tajuk kita pada malam ini adalah adakah kita berbicara dengan yakin? Adakah kita lafaz dengan yakin? Semalam kita dah sentuh tentang jangan percaya dengan kata-kata. Kerana Allah sendiri tidak akan melihat kita ini dengan sekadar kata-kata. Allah akan lihat kita dengan perbuatan yang kita zahirkan dengan kata-kata. Perbuatan. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak tengok rupa dan harta. Tapi Allah tengok qulubikum wa a'malikum, hati dan perbuatan. Nampak tidak? Hati. Jadi bila kata buta mata terang hati, maknanya di sini mungkin kita boleh berkata-kata tetapi nak tengok actionnya.
Saya nak bertaubat ustaz, saya nak balik pada Allah. Allah nak tengok apa bukti kita balik pada Allah. Nah, dia bukan dengan kata-kata. Contoh kalau kita nak kaitkan dengan hijrah. Baginda Nabi SAW itu syarat dengan pembuktian cintanya kepada Allah. Orang yang bercinta, yang sebenar-benar cinta, sanggup berkorban apa saja. Kalau benar cintanya. Tapi biasanya cinta yang dinyatakan oleh manusia ini cinta palsu. Cinta yang tiada ilmu padanya. Cintanya sekadar sebut tetapi tidak faham di hatinya. Maka sebut tetapi tidak faham. Sebab tu pengajian ini penting tuan-tuan. Tahniah dan syabas kepada yang baru menonton, yang suka, yang dah mula mengikuti pengajian ini. Alhamdulillah. Dan kita telah pun berbincang panjang lebar tentang hakikat kehidupan sebelum ini. Boleh rujuk balik pengajian kita yang sebelum ini, buka balik satu-satu, banyak tu dalam page yang sedang anda menonton sekarang ini. Dan sekarang kita dah masuk pengajian tentang bagaimana nak memperhalusi kata-kata supaya kita tidak hanya berkata-kata saja tetapi tidak melaksanakannya. Dan ini Allah marah. Allah cukup marah apabila kamu berkata tapi kamu tidak melaksanakannya. Malah ini menjadi satu sifat munafik. Iza hadasa kazaba. Bila berbicara, kita tidak berbicara dengan yakin, bermaksud kita berbicara dengan ragu. Bila berbicara dengan ragu, bermaksud kita akan mula menipu. Bila menipu ni, sifat munafik. Iza hadasa kazaba. Bila berkata, dia pembohong. Ini yang kita kena perhatikan. Kata Allah berkuasa, tapi elok saja. Tak rasa pun, sebut Allah berkuasa. Suruhan Allah dibuat sambil lewa. Solat tak ke mana, aurat tak terjaga, tayang sana sini, jadikan diri untuk manusia, buat manusia tentukan diri dia. Kalau manusia suka dia cakap bohong, cakap suka-suka, maka dia pun cakap ikut manusia. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, di mana pembuktian? Allah nak tengok bukti kita. Sebab tu hari ini kalau kita gagal berbicara dengan yakin, maka sebab apa kita tak berbicara dengan yakin? Sebab kita tertipu dengan kata-kata. Nampak? Sebab tu penting perbahasan kata-kata ini penting. Supaya kita tak nak menjadi orang yang dusta. Pendusta. Pendusta. Bila kita tidak mampu berkata dengan yakin, bermakna kita akan berdusta. Dan ini sifat munafik yang pertama dan menjadi perkara yang paling mudah untuk kita lakukan. Wa na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita terlindung pada sifat ini. Mungkin dusta dengan manusia kita boleh minta ampun kembali. Minta maaf lah, aku janji tak tepati, minta maaf. Tapi tanpa sedar kita berdusta dengan Allah. Dengan manusia kita tahu subjek yang kita tipu tu. Kita tahu kita tipu tentang perkara apa. Tapi bila kita berdusta dengan kalimah yang mana kita tidak sendiri tahu. Sebagai contoh, kalimah-kalimah yang membawa kepada kebesaran Allah, tapi kita berbicara dengan biasa saja. Ini kita hati-hati. Contoh, tentang rezeki. Rezeki itu kalimah yang besar sebenarnya. Razzaq. Kasih sayang itu kalimah yang besar. Rahman, Rahimi. Cinta itu kalimah yang besar. Tetapi banyak kalimah ini difitnah, diguna pada salah tempat yang salah, didefinisikan dengan definisi dunia. Bila sebut cinta saja, dunia. Bila sebut kasih sayang saja, dunia. Bila sebut rezeki saja, dunia. Nampak tak? Kita telah berdusta. Tadi kita kata dengan Allah, aku bersaksi hanya engkau saja yang berkuasa. Tapi bila kata kembali kepada kehidupan, tengok tak tally kita punya perbuatan seperti apa yang kita kata. Jadi ini kita nak perhalusi. Tanpa sedar kita berdusta dengan Allah. Kita sebenarnya antara perkara pertama yang kita tanpa sedar kita buat adalah kita hari-hari tanpa sedar kita berdusta dengan Allah. Kita khianat janji kita dengan Allah. Sebab tu Nabi SAW mengingatkan kita dalam satu hadis Nabi daripada riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Ahmad, tentang Nabi suruh tentang perbaruilah syahadahmu. Perbaruilah syahadahmu. Dan sahabat tanya, kila, kaifah?
bagaimana nak perbarui syahadah? Qila, Nabi kata, berkatalah la ilaha illallah, perbanyakkan la ilaha illallah. Jadi kita kaitkan dengan istighfar. Kenapa Nabi suruh istighfar banyak dalam hidup? Kerana sebelum kita berkata ni, kata-kata yang mesti kita perbetulkan kalimah kita dulu, la ilaha illallah. Kalau kalimah la ilaha illallah itu kita dusta, maka yang lain semua dusta. Allahu Akbar. Nampak tidak? Kalau dengan kalimah itu kita dusta, maka yang lain pun kita akan dusta sidang penuntut sidang jemaah mata Allah SWT. Kalau kita lihat dalam hadis tadi, bagaimana saya baca matan dia, tentang Nabi suruh kita sentiasa perbarui kalimah thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Jadi kata Nabi SAW daripada riwayat Imam Ahmad, jaddidu imanakum qil. Jaddidu imanakum qil ya Rasulullah. Wa kaifa nujaddidu imanana? Qal aksiru min qawli la ilaha illallah. Nabi kata pada sahabat, perbaharuilah iman kamu. Nampak? Saya nak kaitkan dengan malam ni, berbicara dengan yakin, apa benda yang kita nak yakin. Kita nak sebut dengan apa permulaan. Semalam kita dah sentuh panjang lebar tentang cerita perpecahan, perbezaan mana kalam batil, mana kalam hak. Kemudian kita dah pecahkan dia, tak apa, nanti saya buat murajaah balik, tak usah bimbang. Saya selalu buat murajaah ulang dan ulang dan ulang dan ulang. Tahu dah, kita ni bukan jenisnya wali-wali kan. Kita kena berulang kali. Kalau makam wali ni sekali saja dah melekat. Saya nak berhijrah ustaz. Tak, hijrah juga. Tu bukan makam wali, itu makam kuali. Makam kuali kena sental berkali-kali. Dah berkerak dah. Bak kata cerita Piramli yang cerita apa, Nujum 4 Belalang. Dia keruk kuali tu, kopi tu pahit macam tu lah. Hitam legam dah puntut kuali tu. Asalnya terang, legam hitam. Dek api dunia. Dek kemarahan dunia kita ni. Duk selalu kita duk marah hal dunia je. Legamlah buntut kuali tu. Tu dia. Jadi agak-agak kalau makam kuali tu kena sental lah berkali-kali. Memang saya akan ulang dan ulang dan ulang dan insya-Allah biiznillah dengan izin Allah. Khair. Jadi kata Nabi SAW daripada hadis tadi, kita nak kaitkan bagaimana bila sebut tentang berbicaralah dengan yakin. Apa yang perbicaraan yang yakin itu? Sebelum kita nak berkata kata yang banyak-banyak ni, kita kena betulkan kata yang utama dalam hidup kita. Kita kena betulkan mission statement yang paling utama yang akan memandu seluruh kata-kata yang lain terpelihara. InsyaAllah. Apakah kata itu? Itulah berkaitan dengan hadis Nabi tadi, riwayat Imam Ahmad. Nabi suruh jaddidu imanakum, perbaruilah iman kamu. Ustaz, perbaharui iman, saya ni tak beriman ke? Kamu beriman, tapi iman kita ni bimbang-bimbang fasik. Bimbang-bimbang munafik. Allahu Akbar. Sebab itulah kita kena hentam berkali-kali. Kecewa, sakit hati, susah hati, hidup sempit, ya Allah. Sebab kemungkinan kita tak pegang janji kita. Janji kita mana? Janji dicapati. Kita janji nak mengatakan apa? Mengatakan apa? La ilaha illallah. Bila hidup tak buat suruhan Allah. Tak terasa takut melanggar suruhan Allah. Terutama bab-bab yang utama, solat aurat. Solat dan aurat ni dua perkara yang paling basic. Buka aurat selamba je, tak rasa takut pun. Lambat solat pun tak rasa takut pun. Ni syariat ni, dia belum cerita makrifat lagi ni. Ni syariat. Syariat di dalam melaksanakan hakikat tadi itu bermula dengan syariat dulu. Padanya serentaklah sekali lah syariat. Cuma di mana ukuran hakikat tadi? Mestilah dengan syariat. Sebab tu Nabi kata, jaddidu imanakum qil. Bagaimana ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Macam mana nak perbarui iman? Nabi suruh aksiru, perbanyakkan la ilaha illallah. Dalam pengajian hakikat kehidupan sebenarnya adalah memperhalusi kembali kalimah la ilaha illallah dengan kaedah saf. Ini satu perkara yang Allah berikan amanah lah
untuk perbarui ini kita boleh belajar melalui hakikat kehidupan, insya-Allah. Sebab mungkin kita belajar dengan subjek kita sebut dah tahu dah, tapi dalam kehidupan kita banyak dusta dengan kalimah itu. Kita melakukan pendustaan demi pendustaan. Kita marah orang tipu kita. Kita tipu Allah terang-terang tanpa sedar. Allahu Akbar. Sebab itu tahun baru ini, tuan-tuan, sedang jemaah mata Allah Ta'ala, tahun baru ini barukanlah syahadah kita. Perbaruilah dengan hadis ni. Benda yang kena kita fikir selalu adalah perbaruilah kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam matan ini la ilaha illallah, setakat itu saja. Sudah pasti bila kata la ilaha illallah, pasti kita akan Muhammad Rasulullah. Kita mengakui bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Nampak? Jadi Nabi kata apa? La ilaha illallah. Perbaruilah iman. Sebab apa? Sebab itulah menjadi tunjang kepada kehidupan kita. Mari kita tengok bagaimana perkataan yang kita sebut tanpa sedar kita sebut dengan batil, tuan-tuan. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa sedar. Kalau sedar teruklah kita. Kalau sedar terang-terang kita tipu Allah, keluar agama, murtad terus. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa sedar, kita duk kata orang tipu kita. Kenapa? Cuba renung, kenapa orang tipu kita? Kenapa orang hantar? Kenapa Allah takdirkan kita ada orang tipu? Kerana kita mulakan dulu dengan kita tipu Allah. Tak, saya tak tipu Allah, Ustaz. Ngaku tak tipu, mana dia tipu tu? Cuba sedar. Ya Ustaz, saya banyak tipu Allah, Ustaz. Sebab tu dapat pasangan menipu. Dia tipu, Ustaz. Nak setia dengan saya, lalas bukan 2, 3, Ustaz. Kena tipu. Nampak? Duk nampak salah orang. Duk nampak kita, duk nampak orang tipu kita. Duk nampaklah orang tipu kita keliling atas, bawah, kiri, kanan. Saya ni asyik masa kena tipu. Semalam kan saya baca. Berhati dia saya baca je. Tengok. Sedar tak bahawa perkara pertama kita sebelum jumpa orang, kan kita jumpa Allah. Sebelum kita bertemu dengan orang, sebelum kita berhablum minan nas, kita hablum dengan siapa dulu? Ini kita dah sentuh dalam bab amanah. Hablum minan nas wa hablum minallah wa hablum minan nas. Sebelum kita berjumpa dengan suami kita sekarang ni, kita ada suami tak? Tak ada. Sebelum kita berjumpa dengan isteri kita sekarang ni, kita ada isteri tak? Tak ada. Kita tak ada siapa-siapa. Kita hanya ada Allah. Ustaz, saya kena tipu Ustaz dengan isteri saya, Ustaz. Apa hal kena tipu? Saya ingatkan dia bidadari. Rupanya langsui di siang hari. Padan muka. Saya ingatkan, ya Allah, lembutlah dia, Ustaz. Lah, hai. Sekali dia punya PN keluar, Allah, saya kena tipu, Ustaz. Baguslah. Sebelum kita kena renung, kita belajar. Tak kita kena tipu, kita dengar orang tipu. Nampak? Cuba renung dulu. Marah kita orang tipu kita. Marah. Tapi adakah bicara kita itu bicara dengan yakin? Adakah perbicaraan kita itu berbicara dengan yakin? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Bila meniaga kena tipu. Bila rumah tangga kena tipu. Jadi tipu ni satu benda yang akhirnya tipu menipu. Di mana umat Nabi SAW yang dibangunkan dengan benar? Di mana? Tak boleh percayalah ke tipu, biarlah tipu. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Moga Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Moga Allah ampunkan seluruh dosa almarhum semuanya. Puan Asha Paris, dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Tipu hidup-hidup, Ustaz. Ya, kena tipu hidup-hidup. Kenapa? Itu ayat dia. Nampak? Subhanallah. Sampai ada lagu tertipa-tipa, tertipu-tipu, tertipah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sekarang dah nampak.
Kan anda nampaklah perkaranya sekarang. Kenapa kita senang mendengar perbincangan tipu-tipu ni? Kerana kita tanpa sedar kita menipu Allah Azza wa Jalla. Sebab tu saya meletakkan perbincangan berbicaralah dengan yakin. Bila berbicara dengan yakin agar tidak mengundang penipuan-penipuan. Penipuan-penipuan yang lebih besar yang bakal berlaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sidang penonton, sidang jemaah mata Allah SWT. Baik. Sambil-sambil dengar ni, invite lagi kawan-kawan tu. Tekan share tu. Bagilah ramai lagi dengar. Ya Allah, mudahkanlah buka pintu hati. Yang menonton istiqomah, yang baru terus berminat, terbuka pintu hati. Ya Allah, betapa pentingnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Nak bagi tahunya sesuatu perkara itu penting, tuan-tuan. Apabila kita renung kembali bagaimana hidup kita ini, bagaimana kita berhadapan dengan situasi yang berlaku hari ini. Adakah kita mampu berhadapan dengan ketenangan? Sebab penipuan itu berhadapan dengan keresahan. Tipu itu resah. Baik, bila kita berbicara dengan sesama manusia, timbulnya dia sebab dia begini, tipu tu dosa. Tipu saja dosa. Walaupun ada perbincangan khilaf lah. Tipu yang dibenarkan itu untuk menyatukan hubungan. Atau dengan melibatkan nyawa. Dua je. Yang lain tak ada tipu-tipu yang dibenarkan, tak ada. Baik, bila tipu ni sifat dia resah. Tipu ni sifat dia resah. Bila resah itu dosa. Baik, bila resah, kadang-kadang kita tak rasa kita tipu orang. Okey, fine. Okey. Ustaz, saya tak tipu orang. Okey, baik. Tapi kenapa resah? Maka di sini datanya dosa. Yang mana kemungkinan besar kita telah menyalahi perjanjian kita. Tipu Allah lah. Dia kata kita tipu Allah, maka hati kita resahlah. Dan surah Al-Baqarah ayat 62. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sekiranya kita buat perkara amal soleh, maka Allah campakkan pahala yang banyak dalam hati kita. Wala hum yahzanun. Tiada ketakutan, tiada kebimbangan. Tapi kalau kita ada bimbang dalam hidup kita, kita rasa ke depan kita rasa bimbang, sukar dan gelisah, kita banyak ketakutan itu, kita kena cek balik lafaz kita kena cek balik perjanjian kita dengan Allah macam mana. Dulu rasa stres je, terperangkap rumah bila ada kuliah macam ni, buka hati alhamdulillah. Ya, sebab tak faham, tipu Allah. Dah kan dah faham, dah nampak dah, ya Allah, Allahu Akbar. Ya, keresahan itulah hidup tak tenang, Puan Zizah Nayan. Tipu tu resah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak apalah, yang penting dah buat. Maksud saya sekarang ni, mana yang dah tengok, yang dah ikut, share saja. Yang dah buat, alhamdulillah. Soal mau dengar, mau tak mau dengar, itu masing-masing tanggungjawab kehidupan masing-masing. Asa bila Allah buka hati dia nak mendengar, insya-Allah dengarlah dia. Tugas kita sekarang menyebarkan kalam kebenaran ini. Baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Kalau kita lihat dalam perbincangan ini, tipu ini meresahkan. Berbicara ini, perbincangan kita ini bicara. Atau kalam, ni kalam. Bicara ni mesti ada kalam lah. Lafaz. Kata-kata. Dengan yakin. Baik, kita highlightkan di sini dengan yakin. Bila kata bicara dengan yakin, apakah yang membawa kita datang yakin? Nampak? Baik. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalam ini, dalam susunan kata, lafaz ni, kalam, lafaz, kata-kata. Ingat,
kata-kata yang paling utama dan selama-lamanya itu afdal zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini dia panggil lafaz utama. Lafaz qaul syadid, qaul yang utama. Ini lafaz yang utama. Yang mana lafaz ini dikaitkan dengan hadis Nabi tadi itu, perbaruilah kalimah atau perbaruilah iman. Dia melibatkan iman. Baik. Hadis Nabi tadi melibatkan ini iman. Ini kalam yang menyatakan iman. Baik. Bila kaitkan dengan yakin, maka ini bicara soal iman. Maka kenapa Nabi kata perbaruilah? Kerana kalau kita lihat lafaz syahadah, ni perhati baik-baik. Perhati baik-baik bagaimana permulaannya. Kita nak berbicara dengan yakin, kita nak keluar daripada sifat tipu ni, munafik. Allahu Akbar. Baik, cuma kita lihat asyhadu. Ini ilaha berbalik kepada kalimat illallah. Ini lafaz syahadah kita. Betul tidak? Baik, saya nak kaitkan dengan lafaz ini asyhadu. Syahadah, tu panggil syahadah. Syahadah ni apa? Penyaksi. Aku bersaksi. Lagu Rabbani. Ku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Ni saksi. Bila saksi, maknanya apa sifat seorang saksi? Dia mesti boleh lihat. Bila lihat, kalau dia bagi statement, dia panggil pengakuan. Saya nak kaitkan. Bila pengakuan yang tanpa dia melihat, jadi pengakuan palsu, dia panggil pengakuan palsu. Maka penyataan pengakuannya itu akan membawa kepada keraguan. Sebab apa dia jadi pengakuan palsu? Sebab dia tidak melihat, tapi jadi saksi. Maka dia panggil saksi palsu. Bohong. Ni datang. Baik. Macam mana boleh jadi saksi palsu ni, Ustaz? Ya Rab, ketika kita mengatakan begini, lafaz apabila permulaan kehidupan, ingat, bila sebut tentang kehidupan, dia tidak boleh ada keraguan. Kehidupan ni tidak boleh ada keraguan. Macam mana nak hilangkan keraguan pada kehidupan? Sebab kehidupan ni perkara yang ke depan. Tak nampak. Nak hilangkan keraguan, itu dengan apa? Keimanan lah. Sebab tu, hidup ni kehidupan kan? Cuba perhati baik-baik. Cuba perhatikan baik-baik perbahasan kita ni, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Allah bantu bagi faham. Perhatikan balik susun atur ni. Sebab kita malam ni kita bicaralah dengan yakin. Baik. Bila sebut tentang keraguan, kalau kita tidak bersaksi atau tidak melihat dengan benar, maka keraguan ini akan berada dalam kehidupan kerana kita tidak benar. Makna buta. Kehidupan yang buta akan menimbulkan keraguan. Baik, nak hilangkan keraguan dalam kehidupan. Ustaz, kehidupan ini bicara soal apa? Kehidupan ini bicara soal yang dinamakan tentang banyak luas kehidupan ni, tentang rezeki, tentang kasih sayang, tentang kehidupan baik. Kehidupan saya detailkanlah. Kehidupan rumah tangga, kehidupan
sebagai kerja kehidupan sebagai perniagaan, ahli perniagaan, kehidupan. Bekerja, berkerjaya. Nampak? Maka kehidupan ni banyak tajuk kan? Jadi ini melibatkan benda-benda yang besar ni. Dalam rumah tangga bicara soal apa? Soal kasih sayang. Dalam kerja bicara soal apa? Rezeki. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sekarang ni kalau kita lihat kehidupan bila kata dikaitkan dengan melibatkan perkara yang besar, rumah tangga besar. Saya dah sentuh tentang surah Ar-Rum kan. Bagaimana Allah kaitkan tentang Allah jadikan pasangan. Dia satu cerita yang besar. Rezeki pun cerita yang besar. Tiba-tiba kita ada keraguan, buta, kita tak mampu melihat kasih sayang. Nampak tidak? Tapi kita sebut. Itu apa? La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang semua melainkan Allah. Tapi bila mari dalam kehidupan, kita buta melihat. Kita nampak sayang, itu nama tak mengenal. Kita tak berbicara dengan yakin. Sebab kita tidak melihat dengan sebenar-benarnya. Sebab itu dalam kehidupan ini, kalau kita lihat kehidupan, itu ulama meletakkan juga sebagai agama, ad-din, cara hidup. Cara hidup. The way of life, ad-din. Dan ad-din, sebut ad-din juga, sebut dinul haq ni, ad-din ni, itu juga merujuk kepada Islam. Inna dina indallahil Islam. Baik, kalau kita kaitkan kehidupan dengan Islam ini, baik, perhati bila kita lihat contoh kehidupan, jadi di sini Islam dipanggil agama lah, agama Islam. Bila sebut agama Islam, ni kehidupan ni ada apa agama kehidupan ni? Mestilah juga agama Islam. Tu dia. Mestilah kita kena bawa agama inna dina indallahil Islam ni dalam kehidupan. Itu dia panggil ulama kata kehidupan beragama. Dan kehidupan ni boleh tidak ada agama. Boleh jadi, boleh. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT bila kata kehidupan tak beragama. Sebab tu ulama meletakkan perbincangan agama tu pada dua keadaan. Kehidupan pun cerita tentang agama. Agama sendiri pun cerita tentang agama. Ini Islam. Inna dina indallahil Islam. Baik, bila kata tentang Islam, apakah permulaan agama permulaan bagi Islam? Awaluddin itu awaluddin ma'rifatullah. Perhati baik-baik ya. Moga-moga Allah bagi faham insya-Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ma'rifatullah kata ulama. Ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah ya Ustaz. Ya, sebab apa? Sebab subjek agama mesti dengan iman dulu. Nah, nak jadi orang Islam, dia kena beriman. Nak jadi orang beriman tu mestilah dia melafaz syahadah asyhadu alla ilaha illallah. Maka datanglah pengajian tentang agama yang pengajian itu bermula dengan akidah, tauhid. Nah, kita pun faham, baik Ustaz, baik. Ngajilah kita pasal tauhid. Ngajilah kita tentang lapas tadi la ilaha illallah. Kita ngaji. Malah itu fardu ain tu. Nampak? Baik. Jadi bila kita lihat kembali awaluddin ma'rifatullah, awal agama dengan mengenal Allah, awal kehidupan mengenal apa pula? Nampak? Kalau awal agama mengenal Allah, awal kehidupan sama mengenal Allah juga. Ini maknanya tadi. Cuma mengenal dia itu dalam konteks kehidupan. Kalau ini mengenalnya dalam konteks ilmu. Ini dalam konteks ilmu yang disusun oleh syarahan-syarahan yang tertentu. Memang. Dan ini sudah pasti dengan ilmu itulah kita akan syarahnya kehidupan di sini. Ilmu apa? Ilmu yang benar.
Maka bermula kehidupan itu adalah dengan kebenaran. Malah kehidupan inilah akan menterjemahkan kembali keimanan kita. Kehidupan inilah akan menterjemahkan kembali keimanan kita. Maka sidang jemaah mata Allah SWT. Maka di sini kalimah yang kita nak perbetulkan tadi, itulah dalam kehidupan. Dalam pengajian kita sebut betul lah. Okey, semua ikut semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Semua ikut. Semua ikut semua. Lafaznya adalah lafaz syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita pun ikut. Asyhadu alla ilaha illallah. Tiba mari dalam kehidupan, dah dia tak ada siapa bimbing, pening dia nak sebut balik dalam kehidupan. Macam mana? Itu maksud dia. Sebab itu ada orang yang dapat agama macam kita dapat Islam secara alhamdulillah. Mungkin Islamnya Allah pilih, lahir-lahir dah Islam. Sebab tu ada orang yang dapat Islam agama dengan dia tengok kehidupan. Dia melalui fasa-fasa kehidupan. Fasa-fasa kesusahan. Dia fasa mencari Tuhan, mencari Allah. Itu bermula dengan Nabi Ibrahim AS contoh. Bayangkan, mencari. Sebab itu lepas kita dah masuk Islam, kita kena perbarui Islam kita tu. Jangan duk relax tu. Sebab dia akan rosak balik dalam kehidupan. Kat mana rosak balik agama nanti? Dekat kehidupan. Kita gagal membawa agama itu. Kita gagal membawa La ilaha illallah tadi. Allahu Akbar. Jadi kalau gagal membawa La ilaha illallah, bukan gagal kecil tuan-tuan, gagal total. Gagal total, Ustaz. Total. Bukan kecil-kecil punya gagal. Gagal besar. Tapi kalau kita berjaya menjaga La ilaha illallah, itulah kemenangan yang besar. Ustaz, kalau ada sikit pun biji sawi, Ustaz, Nabi kata pun dah boleh dah. Bermaksud apa? Bermaksud susah sungguh lah nak jaga. Tapi kewajipannya mesti menjaga. Maka sekarang ni barulah kita nampak. Nampak tak susunan dia? Nampak tidak susunan dia? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Contoh. Okey, kita nampak. Sekarang ni kita dalam ilmu kita belajar bismillah. Kita belajar dah kalam bismillah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar tidak? Belajar. Okey, sekarang cuba tengok. Bila kita sebut bismillahirrahmanirrahim ini bermaksud merujuk kepada apa? Merujuk kalimah-kalimah thayyibah lah. Ini dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan nama Allah, ni bismi ni. Bismi ni kita belajar dekat pengajian Siddiq. Bismi dengan nama. Ismi ni, ba ni dengan. Ismi ni isim, maksudnya nama. Asma, jamaknya asma. Itu yang tadi kata, Ustaz, asma husnah ke? Ya. Cuma bukan seperti asma husna yang duk kita sebut-sebut saja. Ini nak faham penterjemahannya. Bukan sekadar sebut ikut-ikut saja. Baik. Dia sebut dengan nama, maka dia merujuk pada mana? Merujuk pada La ilaha illallah. Tiada yang berkuasa. Ilah ni merujuk pada kuasa sebenarnya. Ilah, kuasa. Tiada kuasa melainkan hanya kuasa Allah. Kali ni saya bagi takrif yang umum lah ya. Bagi kita ni, ingat, ni kita nak terjemah dalam kehidupan ya. Kalau kita bahas dalam ilmu, pecah dia besar lagi. Kalau nak disyarah kat sini, memang boleh. Ada tok-tok guru ramai yang arif-arif di luar sana. Cuma tak apa, dengan ilmu ni juga kita carahkan balik dalam kehidupan. Tak lari daripadanya. Cuma kita nak praktis terus. Af'al, perbuatan, terus nak buat dengan kefahaman yang benar. Baik. La ilaha illallah. Tiada yang kuasa melainkan kuasa hanya pada Allah. Tiada ada sayang. Ni yang nak sebut ni. Bila kita mulakan dengan awaluddin ma'rifatullah, dah kenal Allah, kemudian awal hidup juga mengenal Allah. Kita nak mengenal bagaimana ni?
Mengenal tiada, tiada yang, tiada ada. Tak, maaf, silap. Tiada ada sayang. Nafi, ini kita kata, bila kata bicara dengan yakin, itu maknanya kita sedang nak memantapkan kembali lafaz syahadah kita. Tiada ada sayang pada makhluk. Sayang, ambil balik ni. Sayang hanya ada pada Allah. Nampak? Sekarang ni, tengok, tiada ada sayang pada makhluk, sayang ada pada Allah. Ini syarahnya. Tapi dalam hidup bagaimana dalam hidup? Kita dusta. Kita sebut tapi tidak lihat. Tidak baca dengan hati. Kita sebut saja dengan lisan tapi buta dalam melaksanakan. Akhirnya kalimah bismillah ni tidak dihayati. Bismillah ini menjadi pendustaan. Buktinya bergaduh. Bergaduh. Benci membenci. Iri mengiri. Iri dengki. Apatah lagi dengan kalau ada pesaingnya. Dia marah. Dengan suami boleh marah. Dengan isteri marah. Di mana sayang? Rupanya sebut je. Sebut je, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Oh, sedap sebut. Tapi kena kat batang hidung lagi. Dia ni aku marah dia ni. Selagi sebut Bismillahirrahmanirrahim tapi masih ada musuh dengan orang, masih ada tak suka kat orang, masih kita ada je tak kena, maka kita belum sebut Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang sebut Bismillahirrahmanirrahim, dia tak ada musuh. Dia tak akan bermusuh dengan siapa. Melainkan kalau orang serang dia, dia panggil, itu pun kafir harbi. Yang menyerang. Dia tak ada musuh sebenarnya. Ini dengan isteri musuh, dengan suami musuh, dengan madu musuh. Orang baru nak buat cadangan bermadu, nak pancung. Ini apa cerita? Mana kata bicara dengan yakin? Tak yakin dia. Dia tak tahu dia masih meletakkan sayang pada makhluk, sayang pada selain Allah, ataupun dia menyekutukan Allah. Ini belum cerita bab rezeki. Tiada ada rezeki pada kerja, rezeki ada hanya pada Allah. Rupa-rupanya dusta lagi dia. Rezeki ada pada kerja, dia kerja itulah dikerjakannya. Tinggal solat, buka aurat, buat benda yang Allah marah, mengundang murka Allah, tapi minta rezeki. Allahu Akbar. Nah, jadi sebenarnya mata Allah SWT ini dia. Inilah dipanggil La ilaha illallah. Tiada ada sayang pada suami. Sayang ada hanya pada Allah. Yang dimarahkan suami itu kenapa? Suami tak sayang Ustaz. Ya, yang marah suami itu kenapa? Suami tak sayang Ustaz. Saya ulang lagi sekali. Yang marah suami itu kenapa? Suami tak sayang Ustaz. Saya ulang kali ketiga. Yang marah suami itu kenapa? Suami tak sayang Ustaz. Mula dia pening. Memanglah suami tak sayang. Sayang tak ada pada suami. Oh gitu ya Ustaz. Sebab itulah kena tipu. Sebab kita pun tipu Allah. Kita dah cakap sayang Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nampak suami, lupa Allah. Lupa Allah. Sama dengan suami pun 2 kali 5 lah. Suami pun sama, isteri pun sama. 2 kali 5, 5 kali 2. Nampak isteri lupa yang lain. Awak sajalah kasih sayang. Saat lagi isteri mengagam, cari lain pula. Ini pendustaan secara terang-terangan. Allahu Akbar. Jadi ini yang kita kena perbaiki. Mana bicara dengan yakinnya? Ini Allah rakamkan dalam surah Al-A'raf 179. Allah akan penuhkan neraka bagi orang yang buta hati dalam melihat kebesaran Allah. Laqad wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tak nak memahami tentang kekuasaan Allah.
Dia tak nak baca dengan hati. Dia tahu laki dia. Dia tahu isteri dia. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang pengajian ni geram, sakit telinga Ustaz dengar. Memang. Tengok macam mana. Dan inilah kebenaran. Inilah yang menyebabkan boleh datangnya peperangan demi peperangan. Kerana kita nak meletakkan kembali kalimah yang utama mengatasi segala-galanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar, marah suami itu memang marah dengan Allah. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu semua apabila kita gagal dalam meletakkan kembali bicara dengan yakin, bicaralah dengan yakin. Memang kita tak sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi bicara tu datang dalam kehidupan. Yang ini. Ni. Ni bicara ni. Allahumma. Tiada, ini kan dalam kehidupan ni. Ni kan dalam kehidupan. Tiada ada sayang. Biasanya orang cerita pasal sayang ni kat mana? Siapa buat 7 hari mencintaimu lah, sayang begini. Nak anda sayang, nak sayang suami, nak suami sayang. Ini kalam-kalam batil. Nak suami sayang, buat Allah sayang. Sayanglah suami itu nanti. Tapi orang tak boleh percaya. Ya ke Ustaz buat Allah sayang? Habis tu biar je lah suami tu. Biar je lah. Nampak tak? Buat tidak, dah counter kita balik. Alah ini agama sangat ni. Habis tu, kalau agama sangat, hidup tak beragama lah. Ni. Oh ni agama sangat ni. Mana dia memilih tidak ada agama. Tak yalah agama sangat Ustaz. Nampak? Inilah namanya kecaman. Saya pernah satu ketika tu, saya ulang, saya pernah cerita benda ni kan. Saya bagi training kat satu tempat. Diberikan satu, bukan kata dua lah, peringatan Ustaz, kalau boleh jangan agama sangat. Jangan agama sangat. Habis tu kehidupan kalau tak agama sangat, nak cerita pasal apa? Alah, ceritalah realiti Ustaz, adat. Biasalah perempuan mengajuk, gini-gini, biasalah. No. Sebenarnya tak ada istilah begitu. Tadi saya dengar ada satu video, video pendek tentang rumah tangga. 2 tahun kahwin, 2 tahun tak bersama. Masih perempuan masih dara, lelaki masih teruna. Dia tak 2 tahun. Maka dia bincang secara teknikal lah. Ya kalau dah macam tu, maka gini, ada sebab keluarga, sebab ini. Bagi saya melihat, mesti ada sebab kenapa Allah tak bagi mereka bersama 2 tahun. Sebab ini. Rupanya kahwin bukan pilihan diri, pilihan keluarga. Dia nampak sayang pada dia, sayang pada markah dia. Sayang pada apa yang dia cinta. Dia tak nampak pada Allah. Sebab tu Allah kita kena bagi akidah punya taujihat atau akidah punya pendekatan. Sebab akidah ni meliputi segala-galanya. Teknikal lah. Dia kata kehidupan bagi teknikal. Mana ada kehidupan? Kalau tak ada la ilaha illallah, tak ada kehidupan. Saya akan pertahankan itu. Cuma alhamdulillah Allah bagi pula ilmu, tak sebut la ilaha illallah direct, kita sebut yang ini. Tiada ada sayang ni. Nampak? Allah bantulah kita ada ilmu. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Tak apa, jangan agama sangat dia. Dan malam ni kita bagi pendekatan. Dia cara tak nak agama sangat. Dia kadang-kadang memang sukar. Bukan senang ya nak explain perkara ni. Bukan senang. Sebab dia kalimah thayyibah, kalimah tertinggi kan. Kalau kalimah ni senang, maka semua orang boleh bercakap. Jangan ingat senang. Silat-silat nak mati sebut la ilaha illallah pun susah. Allahu Akbar. Moga-moga kita dijauhkanlah daripada perkara itu. Jangan ingat senang la ilaha illallah ini. Kalimah yang paling besar. Afdal zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Ni kalimah ni kalau disebut dengan benar, bergetar 7 petala langit, 7 petala bumi. Memang dengan kalimah inilah tertegaknya semua perkara. Kalau tak ada la ilaha illallah, tak ada semua. Cuma kita nak terjemahkan bagaimana. Dalam pengajian ini, kita bantu, kita ringankan perbincangan. Sebab tu saya bincangkan dalam, kan ada 2 aspek ni. Aspek kehidupan, aspek agama.
Tapi kehidupan ini mesti dengan agama. Jadi perbincangannya adalah kita olah dia. Dia panggil hikmahkan dia. Kita lihat dengan nama Allah. Contoh, tiada ada sayang. Orang cari kasih sayang. Cari kat mana? Mak jemaah. Ialah pada abang kamu lah. Berapa lama cari kasih sayang? Entahlah. Saya cari dekat layanan dia, tak ada. Saya cari dekat perhatian dia, tak ada. Lalu sekali, rupanya dia tak sayang saya, Ustaz. Kita pun olah. Sayang tu apa? Kan macam tu kaedah dia. Nampak? Begitu dia. Dia memang, dia kalam yang tidak boleh dilafazkan tanpa keyakinan. Sebab ini yang datang dari hati, tuan-tuan. Ya, Tuan Raja Sariza, dah tak nak agama sangat, pergi cari orang agama tu kenapa? Betul tak betul lah. Dia pergi cari agama tu apa hal? Marah-marah tu. Iyalah. Sebab apa perit, Puan Rosdiana? Sebab kita nak meletakkan balik hakikatun yang hak. Bila yang hak, apa yang akan hancur? Nafsu lah. Nafsu akan hancur. Diri akan binasa. Fasada jasada. Binasalah jasad. Dulu nampak sayang diri. Bila sebut la ilaha illallah, nampak sayang siapa? Allah. Ada dua sayang ke satu sayang? Satu. Mana ada dua? Jadi bersiap sedialah untuk binasa diri. Orang yang dah terlampau lama dengan diri, dah terlampau pekat dengan dunia, memang sakitlah sebut la ilaha illallah. Melainkan Allah pilih dia untuk terbuka hatinya, maka sejuk mengalir dalam jiwanya seperti Hendun. Tahu Hendun? Yang kunyah jantung pak saudara Nabi Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Hendun ni punyalah geram dengan pak saudara Nabi ketika dibunuh dalam perang Uhud. Hendun ni datang, dia robeknya dada pak saudara Nabi Sayyidina Hamzah. Kemudian dia kunyah, punyalah. Kemudian ketika Fathul Mekah, Nabi tak kacau pun Hendun ni. Masuk, tiba-tiba Hendun jumpa Nabi SAW. Kemudian mengucap, Nabi kata, bukan kamu anti agama, anti Islam. Hendun cakap, aku bukan masuk Islam, tapi Islam yang masuk ke dalam diriku. Allah Akbar. Sebab itu, siapa yang Allah pilih, sebab tu kena doa mohon. Bila kata kalimah la ilaha illallah tu masuk dalam hati dia, insya-Allah dia akan berderai semua perkara yang batil dalam diri dia. Dia akan mudah nak pakai tudung, mudah nak tutup aurat, mudah dia nak buat suruhan Allah, mudah nak tak ada iri. Bila sebut bersih hati, dia akan ikut. Dia ringan, keringanan itu Allah bagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tu Nabi kata tadi kan, perbaharuilah iman kamu dengan la ilaha illallah. Dengan banyakkan la ilaha illallah. Maka kita syarahkan dengan kalam ulama, kita kaji balik. Kena faham, kena bercara dengan yakin. Tiada ada sayang pada suami, sayang ada pada Allah. Jadi kalau sayang pada Allah, jangan suuzon dengan suami, jangan suuzon dengan Allah. Buat je lah taat macam biasa. Janganlah berkira-kira. Ni buat ni suami sayang tak? Suami sayang tak? Ni karang. Kalau suami kahwin lagi, dia sayang tidak? Dia mula geram. Dah kata sayang pada Allah. Kalau sayang pada Allah, habis tak sayang tu? Tak habislah sayang. Ya, berebut sayang, berkira kasih sayang tu kenapa? Bicaralah dengan yakin. Maknanya sekarang ni soalnya hatinya sudah ada ragu. Hatinya jadi tidak dibersihkan. Bila hati tidak dibersihkan daripada keraguan, mana hatinya kotor. Ini dosa yang tersembunyi, kotor. Bila kotor, tak sah sebenarnya. Kalau dalam fikih ni, dalam bab kotor, yang ini najis. Mana boleh? Kena suci daripada hadas. Kalau hati ada ragu, mana ada najis. Ragu pula dengan Allah pula tu. Nampak? Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Sebab itu juga, even suami sendiri pun,
Kita tidak akan mendewakan atau buat kaca Tuan Raja dahsyat dia mendewakan Abang Leman. Sama, kita tak akan mendewakan Cik Kiah. Jangan mendewakan Cik Kiah. Dialah ustaz, dialah siapa dialah. Tiada sayang pada Cik Kiah, sayang ada hanya pada Allah. Bila macam tu, sampaikan saja kebenaran pada Cik Kiah. Jangan bergila. Sampaikan saja, jangan takut. Habis ustaz kan dia terasa, tak ada terasa kalau itu selagi mana kita berbicara soal hukum dan hakam, selagi kita bicara soal kebenaran, kita marah perkaranya Allah marah, kita suruh perkara Allah suruh, walaupun dia merajuk muncung 14 cm ke 14 meter ke, jangan takut, takkan hilang kasih sayang. Selagi mana kita tegakkan kalimah Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selagi mana kita nak tegakkan rezeki yang halal, biarpun hilang pekerjaan, takkan hilang rezeki, Allah gantikan dengan yang lain. Kerana kita nak yakin dengan la ilaha illallah. Tiada ada rezeki pada yang haram, rezeki ada pada yang halal. Jadi sekiranya kita buat perkara yang haram, maka ini tak akan mengundang rezeki yang halal, tinggalkan. Allah Akbar. Begitu sekali ya Ustaz. Habis tu takkan nak benda iman ni kena jazam, kena putus. Dia tak boleh nak. Allah Akbar. Kadang-kadang datanglah alasan, ada soalan sayang suami itu macam mana Ustaz? Sayang suami itu dengan taatlah, lakulah perintah Allah suruh. Jangan ikut cinta 7 hari mencintaimu tu. Jangan sayang ikut TV. Sayang ikut Allah. Allah suruh buat apa? Allah suruh taat suami kan? Itulah sayang. Allah suruh jangan tinggi suara pada suami kan? Itulah sayang. Allah suruh hormat suami, itulah sayang. Allah suruh jaga tanggungjawab. Itulah sayang. Bukan sayang ni pergi belai-belai, gosok-gosok semua tu. Sekadar itu saja. Ataupun sayang ini dengan kata-kata manis, pujangga, bersulamkan macam-macam lah cerita. Bukan. Sayang itu laksanakan tugas dan tuntutan Allah. Sama juga suami. Kalau suami sayangkan isteri, didik isteri. Jangan biar je tengok isteri. Didik isteri itulah tanda sayang. Tanda sayang buat apa yang Allah suruh. Bukan sayang ni biar je. Itu kan sayang. Nampak? Itu nafsu. Perasaan saja. Sayang suami macam mana? Ikut apa yang Allah suruh. Itulah sayang. Oh ya Ustaz. Oh, okey. Ini tak. Ini sayang suami macam mana? Ikut apa yang saya suruh. Itu bukan sayang suami. Dia ikut apa yang dia nak. Abang sayang saya tak? Kalau abang sayang saya, abang ikut saya. Suami pula, ya terus. Patutnya abang sayang Allah tak? Kalau abang sayang Allah, abang didik saya jadi isteri soleh abang. Tolonglah abang. Ampun. Suami pula cakap, kamu sayang Allah tidak? Kalau kamu sayang Allah, kamu jadi isteri yang soleh. Kamu taat. Jangan buat sebab abang. Buat sebab Allah. Sayang ada pada Allah, bukan tak ada pada abang. Jangan kamu cari, jangan kamu teropong. Kamu dah melipik dengan abang, berkepik. Kamu tak akan jumpa kasih sayang dekat abang. Luar biasa ini Abang Leman. Abang Leman yang sudah berhijrah menuju Allah. Tu dia. Mentang-mentang kan dia dah mal hijrah ni. Abang Leman pembicaranya mantap-mantap. Yakin dia berbicara. Kiah, ni abang cerita ni. Apa je bang katanya? Mulai hari ini, tiada ada sayang pada kamu, Kiah. Sayang ana ada pada Allah. Oh, Kiah pun dengar. Lega saya. Lega bang. Selagi mana abang letakkan sayang pada Allah bang, Kiah terpelihara bang. Kiah pun mengaji. Dia pun dengar sama-sama. Kiah pun lapang hati. Allah selamatlah sayang tu ya. Saya dengar tadi bang, kalau abang letak sayang dekat saya bang, hancur bang. Saya tak nak bang, binasa nanti sayang tu. Bila abang letak sayang pada Allah, lega saya bang. Bila sayang pada Allah, kamu jangan rasa tak ada kasih sayang. Walaupun abang dia membisu, kerah membatu dia. Ada sayang tu sebenarnya. Cuma sayang belum turun lagi waktu itu. Contoh. Dia macam tu. Makna adanya sesuatu itu menyatakan adanya kasih sayang Allah. Kewujudan alam ini menyatakan kasih sayang Allah. Apa bukti Allah sayang? Allah adakan kita. Tu Rahman. Rahim. Tu Rahim halus untuk orang beriman. Rahim Allah bagi iman.
Allah selamatkan daripada api neraka. Tur-Rahimi. Rahmat, Allah adakan semua benda. Semua orang dapat. Semua orang dapat. Qiyah nombor berapa, jemah nombor air. Perasan ada qiyah jemah. Leha masuk nama seorang lagi, Leha. Leha nombor 3 lah, Leha. Jemah nombor 1, qiyah nombor 2, Leha nombor 3. Ya, Mauda Ahmad. Tunjuk contoh toladan yang derhaka kan. Nampak biasa. Ini yang kata rosak ni. Rosak. Ya, Abang Leman dengan jemah ke qiyah. Ini Abang Leman ada 3 isteri. Baik. Gelak-gelak juga. 02 juga Puan Atikah. Lama tak bersuara ni, baru timbul ni, nampak ni. Gelak-gelak juga. Sekarang gagal kita menyatakan kebenaran, menyandar nanti. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Sidang penonton sedang jemaah mata Allah SWT di sini. Sudah 25 dah. Allahu Akbar. Kewujudan alam ini menyatakan kasih sayang Allah. Khalas, titik. Jadi bicaralah dengan yakin. Kasih sayang tu ada. Apa bukti adanya kasih sayang? Adanya alam. Habis. Habis cerita dah. Tak payah lagi duk pening. Ada tak kasih sayang? Ada tak kasih sayang? Tak. Adanya suami, ada sayang. Sebab adanya suami menyatakan adanya sayang. Karena kita dah bincang tentang air dan gelas. Air dan gelas. Minta air, pasti datangnya gelas. Minta gelas, belum tentu ada air. Dan Allah jadikan seluruh alam ini itu menyatakan adanya sifat. Bukan adanya benda. Benda tidak boleh ada dengan sendiri. Ini pengajar akidah. Benda tidak boleh ada sendiri. Suami tidak boleh ada sendiri. Dia mesti diadakan. Apa yang ada pada suami, seluruh sifat kekuasaan Allah ada pada suami. Baik. Saya pernah sentuh tajuk ni belum? Saya tentang sifat Allah ada pada makhluk. Ini kesimpulan. Kalau kita bicara tentang sifat kekuasaan. Sifat apa maksud sifat? Kekuasaan Allah ada pada makhluk. Sifat Allah ada pada makhluk. Sifat makhluk tidak ada pada Allah. Sifat Khalik ada pada makhluk. Sifat makhluk tidak ada pada Khalik. Ini dia punya kesimpulan dia. Ni kalau tunjuk ni, insya-Allah Allah bagi faham. Baik, cuba dengar baik-baik. Perhati sebelum kita tutup majlis kita pada malam yang penuh barakah ni. Sifat makhluk tidak ada pada Khalik. Tapi sifat Khalik ada pada makhluk. Apa maksud dia? Jadi maknanya sekarang sifat makhluk, contoh, sifat Khalik ada pada makhluk. Ada tak sifat Khalik ada pada makhluk? Ada semuanya. Apa? Contoh ya. Mata. Telinga. Ni kita masuk sifat 20. Mulut. Ni sifat siapa ni? Mata, telinga, mulut. Makhluk. Sifat Khalik apa? Melihat. Mendengar. Berkata. Mutakallimun. Basar. Mendengar. Sama. Basar. Mutakallimun. Nampak? Sifat makhluk tak ada pada Khalik. Ada mata, mana boleh? Laisa kamitslihi syai', tak boleh. Telinga, tak boleh. Mulut, tak boleh. Bersalahan, batil. Tapi sifat makhluk Khalik ada pada makhluk? Ada. Melihat ada. Sifat siapa? Allah. Mendengar sifat siapa? Allah. Berkata sifat siapa? Allah. Sifat kita bisu. Sifat makhluk bisu. Sifat telinga pekak.
kita buta, pekak, bisu, tu sifat farid. Buta, pekak, bisu. Ketika si farid boleh melihat sifat siapa? Allah. Ketika farid boleh mendengar sifat siapa? Mendengar Allah. Ini berkatalah dengan yakin. Ya tu tak ada ilmu lah tu. Kena yakin. Berkata Allah. Asal bisu. Bukan lidah. Nampak? Jadi maknanya sekarang, ini sifat ni ada. Jadi adanya si farid ni menyatakan adanya siapa? Ada Allah. Jadi tidak cukup dengan itu, yang utama tu kasih sayang. Kasih sayang ni sifat siapa? Allah. Suami tu makhluk. Jadi ada suami ni menyatakan ada siapa? Allah. Kalau tak rasa kasih sayang, azab ke tu ustaz? Tapi dah jalankan suruhan Allah. Kalau jalankan suruhan Allah, mesti rasa kasih sayang. Maknanya, belum melaksanakan sempurna suruhan Allah, Puan Fazilah. Suruhan ni bukan perbuatan ya. Suruhan ni bukan perbuatan saja. Suruhan mesti dengan iman di dada. Tengok Asiyah. Ada tak Asiyah benci dengan Fir'aun? Puan Fazilah, ada tak Asiyah benci dengan Fir'aun? Benci abang. Ceraikan saya. Tak ada pun. Tak ada riwayat kena Asiyah duk mengamuk. Tak ada. Sebab apa? Dia melaksanakan suruhan Allah. Sehingga kata dia membenci. Dia sempat lagi selotok elok-elok dengan Fir'aun. Kita baru Abang On. Abang On baru. Dah marah-marah. Mana belum lah tu. Hati tak bersih. Suruhan Allah apa? Bersihkan hati. Bersihkan hati termasuk suruhan Allah. Wajib bersihkan hati. Ini nanti kita sambung lain pula ni. Panjang cerita ni. Nampak. Bersihkan hati wajib. Dah buat belum? Ada saya buat dan perbuatan luaran, hati tak dibersihkan. Nampak tak buat lah tu. Dia bersangka-sangka tu kotor hati. Orang yang bersihkan hati mesti ada kasih sayang. Mana boleh hati bersih tiba-tiba tak ada kasih sayang. Itu batil tu, batil. Jadi kalau dengan orang yang mungkin kalau tak ada asas, mungkin dia kata, oh ya ke, kesian kamu ya, penat kamu dah buat semua perkara, tak ada kasih sayang aja. Kesian kamu kena dera jemaah, kesian kamu. Kalau akulah, aku ceraikan je lelaki aku tu. Ceraikan lelaki, perempuan ceraikan lelaki, dah tak ada kasih sayang. Sedap bercakap kan. Padahal banyaklah, walaupun adalah zaman-zaman dulu kita tengok adalah riwayatnya, tapi kita tak nak akhir zaman ni fitnah. Kadang-kadang orang ambil langkah mudah, asal tak rasa dia dah tak boleh lah ustaz. Asal tak rasa dia tak boleh lah ustaz. Soalannya kenapa tak rasa? Ada keluarga dengan saya tanya kenapa boleh tak rasa? Sakit lah. Orang dah tak rasa, sakit lah. Kalau dah sakit, kenapa tak rawat? Sebab sombong, matilah. Kalau sombong, mati. Mayit, mati. Orang macam ni tak boleh buat bincang lah. Mati. Kena faham baik-baik. Macam mana nak tahu ada kasih sayang? Tak bergaduh lah. Dah adalah tahu hati Puan Fazilah. Macam nak tahu ada kasih sayang, dia bolehlah buat suruhan Allah tanpa berkira lah. Ada kasih sayang, hatinya lapang. Tak adalah istilah buat, tapi rasa kosong. Tadi kan buat, tapi rasa kosong. Mana tak ada kasih sayang lah tu. Orang yang ada kasih sayang, dah tak nampak makhluk dah nampak suami sayang ke tak sayang. Dia dah nampak amalnya itu mendekatkan diri pada Allah. Itulah kasih sayang. Kasih sayang ni maknanya, dia dah nampak kelazatan. Dia dah buat itu dengan keringanan. Itulah kasih sayang. Dia dah tak ada apa berfikir lagi, aku ni kan buat. Mana tak ada lah tu. Kalau berfikir-fikir lagi buat, itu tak ada kasih sayang. Orang yang ada kasih sayang tak fikir-fikir lah. Dia buat dengan hatinya tanpa berfikir-fikir lagi. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, tanpa paksaan, dia rela. Dia kalau masih tak rela tu, tak ada lah tu. Dan kenapa tak ada? Mintalah hati yang baru. Kadang-kadang ni kita duk tengok sebab luar, sebab suami, sebab luar.
Hati kita yang sakit, tapi kita letak yang luar yang punya. Kita punya badan yang sakit, tapi kita salahkan orang lain punya penyakit. Padahal badan kita yang dah tak ada mampu sistem imun dah out. Jadi sepatutnya tumpukanlah pembersihankan hati. Cari jalan sampai jumpa yang boleh membimbing hati. Itu je lah. Mana ada something kat situ. Hatinya something. Tu dia. Ingat. Jadi sebenarnya mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ambil contoh Hasyah dengan Firaun. Cuba ambil Hasyah dan Firaun. Orang yang benar-benar hatinya ada Allah, la ilaha illallah, itu tiada kebencian, tak ada. Jadi dusta, orang yang sebut bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah, dalam hatinya ada benci. Dusta, itu dusta. Dia berdusta atas nama Allah. Jangan main. Ni kes berat ni, bukan kes kecil ni, kes berat. Sebab tu orang yang ada benci, hidupnya tak ke mana. Dia tak ke mana. Dia pura-pura sayang pun tak boleh. Lalas sekali meletup, tak boleh. Jadi kena balik, betulkan balik link dengan Allah tu. Mana kena hayati baliklah kalimah syahadah tu. Sebab tu Nabi kata, kalau tidaklah. Tidak adalah ada kaitan dengan Nabi kata tadi, perbaruilah iman kamu. Maknanya ada berlakulah insiden ini dalam hidup kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Okey, baik. Jadi sebenarnya mata Allah SWT, itulah di kesimpulan yang kita boleh berbicara dengan yakin, dan ini kita ada sambungan nanti insya-Allah. Jadi perbanyakkanlah istighfar, perbanyakkan salawat, perbanyakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab tu kita tak boleh lekang dengan istighfar, salawat dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adapun perbanyakkan salawat itu insya-Allah akan menyatukan la ilaha illallah dengan istighfar tadi, akan bergabung sekali insya-Allah. Kerana itulah kaul yang jumhurnya meletakkan salawat ni dia mengatasi kaul yang lain. Kerana salawat ni penghubung kepada Allah, silah. Kan kekasih Allah kan, jadi perbanyakkan selawat. Yang mana mengikuti kuliah malam ni, amalkan terus selawat, macam-macam jenis selawat lah. Selawat Ibrahimiyah boleh, yang baca tahiyat akhir selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pun boleh. Macam mana nak istiqomah dalam kehidupan isteri bagi berkasih sayang Puan Nurul Farina? Macam mana nak istiqomah? Kena duduk dalam kebenaran. Duduk dalam kebenaran dan lakukan ketaatan. Sampailah istiqomah. Istiqomah itu anugerah. Istiqomah itu anugerah, puan. Dia bukannya atas kita, tapi atas anugerah Allah. Sekiranya Allah tengok kita benar-benar nak berubah, benar-benar ikhlas nak taat, Allah bagi istiqomah. Jadi insya-Allah. Jadi saya kira cukup setakat tu dulu pengajian kita pada malam yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Baik, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jaga solat, jaga aurat, jaga salawat, jaga khidmat. Jaga solat, jaga salawat, jaga salawat. Jaga aurat, khususnya yang perempuan. Khusus sebab perempuan ni terdedah banyak aurat pada badan dia. Jaga khidmat. Khidmat inilah antara kita hablum minan nas. Biar kita bersusah-susah untuk berkhidmat, insya-Allah. Jadi saya kira cukup setakat tu dulu. Mohon ampun, mohon maaf atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara dalam setiap penyampaian yang disampaikan pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah berkati kita semua dan Allah istiqomahkan kita dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok kita ada fitness kolbu, insya-Allah. Kepada semua yang menonton, tag kawan-kawan, besok kita ada fitness kolbu pukul macam biasa pukul 9, mungkin 9 suku macam tu, insya-Allah. Kita ada perbincangan tentang secara santai tetapi ada ilmiahnya juga, insya-Allah. Besok fitness kolbu siaran kita, dan bertemu juga kita pada malam besok pun ada lagi siaran kita kuliah online, insya-Allah. Jadi cukup setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan, insya-Allah. Doa banyak-banyak pada Allah, selawat banyak, harapkan husnuzan, sangka baik dengan Allah Ta'ala. Khair. Jadi itu saja. Yang menonton pada malam ni semuanya Allah pilih dimasukkan dalam syurga yang tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus